kita coba memahami, menjiwainya. Nah, kalau kita tak menjiwainya, apa arti I love you? Kau boleh terjemahkan I love you. Itu artinya kita menjiwainya. Pengetahuan pedagogi khususnya pedagogi terbeza, pedagogi terbeza amat diperlukan untuk mutakhir ini kerana wujudnya kesedaran bahawa kepelbagaian sekolah, apa tinggi sekolah pada kita? Satu, sekolah kurang murid, sekolah orang asli, sekolah agama rakyat, dan sekolah apa lagi? Ekspedisi dan bilik kelas yang bercantum. Jadi maka kesedaran ini, maka wujudnya satu kumpulan mengkaji betapa perlunya satu pendekatan yang relevan dengan semasa untuk pelaksanaan PDP di dalam bilik belajar. Okey. Apa yang dikaji mereka ialah kepelbagaian sekolah dan sistem pendidikan ini menuntut pendekatan yang juga berbeza. Sebab kita seperti yang saya tunjuk dalam slide yang pertama tadi, kita tak tahu. Mereka duduk saya kemas, tapi balik-balik sekolah duduk ujian kosong. Apa sebabnya? Jadi dalam rantaian kajian pendidikan masuk dari 2012 kita akan buat pemerhatian. Mata terbeliak dengan skrin, tapi otak lain. Jadi itu yang kita cuba nak. Mengapa pelajar kita 30 orang, maka fokus pada sini, tapi peperiksaan menunjukkan kelemahan. Okey. Jadi seraju bagi mencapai hasil tersebut ialah guru, iaitu kita. Hal ini sebabkan guru berperanan untuk memberikan nilai pengalaman pembelajaran bermakna. Dia juga dikatakan deep learning. Okey, saya nak berkongsi sedikit. Apa yang dikatakan pembelajaran bermakna atau pengalaman bermakna? Boleh seorang dua kan beri fokus pembelajaran bermakna. Pengalaman pembelajaran bermakna. Dari mereka ini mereka memberi pelajaran bermakna, kemudian melahirkan pengalaman yang bermakna. Apa maksudnya? Pengajaran bermakna akan melahirkan pengalaman yang bermakna. Boleh? Jelas? Okey. Saya nak buat satu analogi. Minta maaf, itu video kan? Okey. Di mana anak balik ke rumah, mak tanya, apa kita belajar hari ini? Apa jawab anak? Selamat pagi. Adakah anak itu belajar? Iya atau tidak? Ya. Iya. Anak itu belajar menyebut dengan intonasi yang betul ucapan selamat pagi. Jadi mak bapak yang kurang paham, dia kata anaknya tak belajar, cikgu tak mengajar. Itu dia. Sedangkan anaknya dah memperolehi pengalaman. Sebab perkataan selamat pagi itu tidak terucap di rumah. Tak terucap. Apalagi nak sebut selamat malam. Jadi bila sampai di sekolah, dia belajar, pengalaman ini dibawa ke rumah. Selamat pagi mak, mak terkejut. Apa mimpi kamu ucap selamat pagi? Jadi satu juga. Yang satu yang kita tak sedar, bahawa nilai-nilai ini harus diterapkan. Bukan kita konten nulis saja, tapi nilai ini harus diterapkan. Kalau nilai ini diterapkan, insya-Allah setinggi mana pangkat anak didik kita, dia akan terasa menghormati kita. Okey. Baik. Yang berterusan kepada murid. Apa maksudnya? Saya ambil satu analogi lagi. Mungkin ada yang dah pernah dengar. Cerita menggoreng telur.
Kalau di rumah dari umur 0 hingga berapa di sekolah? 5 tahun atau 4 tahun sekarang awal lagi. Jadi kalau mak naik goreng telur macam mana? Dia ambil telur dari papan telur, dia ambil tak basuh satu karang. Yang kedua, di sudut meja tu penuh debu, penuh kotor, masuk situ, letak dalam kali. Itu pengalaman pertama dia. Kemudian dia pergi ke sekolah, tengok cikgu dia mengajar bagaimana prosedur menggoreng telur. Rupanya telur itu perlu dibasuh dan perlukan pengetuk yang bersih. Jadi sekarang berlaku apa? Konflik. Yang mana satu nak ikut? Jadi pelajar itu mempunyai pengalaman. Dan pengalaman itu akan dibawa keterusannya apabila dia memberi telur. Telur ayam dia petak itu, papan itu perlu dibasuh terlebih. Tak berbeza, tapi terbeza. Mengapa terbeza? Bukan berbeza. Okey, kita lihat baju. Sama ungu, gaisan. Baju Dik Bati kelabu, cari hijau, hitam. Itu apa tu? Berbeza atau terbeza? Berbeza. Jadi, mengapa kita guna terbeza? Yes, terima kasih Cikgu Michael. Cik Michael. Sebab murid kita memang sudah kita nampak adanya yang berbeza menjadikannya terbeza. Jadi kita perlu pendekatan mengajarnya sama, tapi kaedah kita yang berbeza. Diterbitkan untuk memahami atau memberi kepahaman kepada pelajar kita. Nanti kita ada slide tentunya. Kemudian mengapa perlunya bagi berbeza? Sebenarnya kita dulu masa mengajar, kita diajar, kita belajar, sudah wujud benda ini. Sudah wujud. Sudah ada. Cuma kita tidak memberi, bukan tidak, maafkan saya, kurang memberi fokus. Anak didik kita mulai seleku. Tingkat kedua apa? Tingkat ketiga, lebah tinggi. Lalu tidur. Kita tak tegur. Hinggalah pelajar itu sampai tingkatan 5 naik kaki saja. Sebab kita hanya menerangkan konten knowledge, isi pelajaran. Sebab kita berterangkan pada peperiksaan. Kalau murid itu tak menguasai isi pelajaran, maka kamu cetus pada kegagalan dalam peperiksaan. Sedangkan pelajar itu berkebolehan yang lain dalam aktivitas sukan. Okey, baik. Siapa yang terlibat dalam pedagogi terbeza? Tak lain tak bukan. Kita yang terlibat secara tidak langsung. Sebagaimana yang kita bawakan dalam deep learning, design thinking, whatever lah. Semuanya di sini. Okay? Bila pedagogi terbeza perlu dilaksanakan. Sekejap lagi kita akan lihat bagaimana persoalan 5 persoalan ini akan dikupas supaya kita faham waktu mana bagaimana. Ada datang kelas dengan muka kimpat dan muka bucung, muka tak tahu lagi lah nak sebut macam mana. Jadi bila dalam bilik belajar, kita lah yang memainkan peranan. Bagaimana pelajar itu boleh aktif dalam pembelajaran kita. Dia bukan saja nak ingat konten, tidak. Tapi dia kita bina satu pengalaman. Saya ambil contoh dalam pantun Melayu. Kalau kita baca pantun, Puan Suhana hebat tu pantun. Buah pauh terima batu, anak 9 bertapak tangan. Coba bunyikan lainnya. Boleh? Tu sebagi saja, jangan banyak-banyak lu. Buah pauh terima batu, anak 9 bertapak tangan. Macam mana kita nak bezakan supaya murid itu faham? Ada kita buah pauh terima batu, anak 9 bertapak tangan begitu saja?
Mungkin tengok tangan kita itu, oh itu rupanya buah paruh. Nah, jadi macam mana kita nak wujudkan perbezaannya? Bagaimana? Menggunakan bahan bantu. Bahan bantu bagus itu anak-anak. Bahan bantu kita kalau boleh gambar. Selain intonasi kita, kita pepok sehari-hari, pelajar tak faham apa itu buah paruh. Tengok buah paruh tak pernah. Buah delima pun tak pernah tengok. Jadi kita gunakan bahan bantu kita selain intonasi kita. Okey, sekarang kita nak ubah intonasi. Dah cuba. Sebagi saja. Nasi saja. Buah paruh delima batu. Macam mana cikgu nak bezakan intonasi? Apa maksud? Lagu kan. Soalan tidak difahami oleh Soalan peserta. tak ada faham. Bagus. Itu yang kita nak. Penerangan. Sekarang cikgu kita nak menjadikan baris itu tadi lebih menarik perhatian murid. Baru dia Kata tu buah paruh delima batu. Jawab tidur lah kan. Sekarang macam disampaikan mana? dengan nada intonasi yang sesuai. Okey, boleh cuba. Su, Okey, sekarang saya su minta pantun su. Encik Sawal ikut tonasi biasa. Buah, intonasi pantun enggak? Itu macam mana? Buah paruh delima batu. Okey. Anak sembilan. Kata tak sama. Bukan juga. buah paruh juga. Buah paruh dah. Tukar. Sama juga buah paruh tadi. Tukar. Intonasi lain sikit. Buah Mungkin dia buat nyanyi paruh di syair. Cepat, Cik Ali coba lo. Cik Ali Okey, cuba Cik jadi. Alip. Buahlah paruh delima batu. Okey. Ada kita hanya cepat tangan. Cepat tangan. Ada. Atau saya nyuruh cepat tangan. Isi. Itu yang menggerakkan pelajar di dalam kelas. Satu dah perbezaan aktiviti kan? Doktor Sawal ni. Cik Sawal ni dah baca. Budak dah biasa dengar. Bila Cik Alip nyanyikannya, atau kita nyuruh cepat tangan. Kita nak menggerakkan kinestetik pelajar kita. Tarikkan. Okey. Satu lagi. Dah ada dia. Buah paruh dia. Lalu buah paruh ajak gitu. Apa dia? Ya, surat Terpulang. Buah Kita paruh delima batu. Okey? Boleh? Buah paruh delima batu. Okey, bagus. Puan Adelina. Okey. Pasang dengan Cik Alip boleh sih? Boleh. Pak lagu asli. Lagu asli, koncong. Boleh. Sekejap. Main-main aja. Boleh dia boleh. Syair kannya. Buah paruh delima batu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kita buang ni. Rock. Orang ni sakit macam ni macam buah batu buah paruh 5 batu. Persyairnya buat persyair. Boleh? Buahlah paruh Delima batu. Bagus. Sambung ni Di sinilah letaknya, ingat bila ke bengkel tadi, di sinilah letaknya perbezaan. Pola pengajaran terbeza. Okey. Ada berapa dan apa pola tersebut. Okey. Kita tunggu slide-nya. Sabar. Jadi oleh itu, jangan fokus, jangan sampai tertinggal. Seterusnya reka bentuk pengajaran terbeza. Apa reka bentuk yang akan kita boleh guna dalam pengajaran kita supaya pengajaran kita itu menggambarkan kita mengaplikasikan pengajaran metodologi terbeza tadi. Dan seterusnya kita aplikasikan pengajaran terbeza tersebut. Daripada metodologi terbeza tersebut, maka kita mengaplikasikan pengajaran terbeza. Okey. Tadi HSPE pun dah sebut, sebenarnya sebelum ini pun sudah kita laksanakan. Cuma kita tidak menekankan aspek ataupun istilah metodologi terbeza tersebut. Mungkin di akhir penerangan ini nanti, maka kita akan dapat menjawab bahawa apa yang sudah kita laksanakan sebelum ini memang pun ada unsur-unsur pedagogik terbeza dalam PDP yang kita laksanakan sebelum ini, terutama di sekolah dulu lah. Okay. Mungkin di PG ni mungkin kurang sikit, kurang sesuai sikit kita nak gunakan ni lah.
Okay, sebab kita lebih daripada berbentuk ceramah. Okey, ini yang pertama tadi. Apa 4 elemen pengajian terbeza tadi? Ini dia. Okey. 4 ini. Dalam PDP kita mesti ada sekurang-kurangnya 1 daripada 4 elemen ini berbeza. Okey. Sama ada persekitarannya berbeza, kandungannya berbeza, prosesnya berbeza, ataupun produknya yang berbeza. Okey, produknya yang berbeza. Kita lihat satu persatu. Apa aspek-aspek yang ada dalam elemen persekitaran? Sepatutnya kandungan dululah. Kandungan, proses, produk persekitaran.